Oops. Wow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua viewers. Ya, saya Mem Mazia dari Bisko Cheese, nikmat dalam setiap suapan. Jadi petang ini saya berada di IG Bisko Cheese Official HQ dan juga di Facebook. Ya, Bisko Cheese Official HQ. Ya, selamat petang ucapkan. Hai, apa khabar? Ya, hai kembara berkelana. Terima kasih join. Ya, nak try nak wave. Dapat tak? Dapat. Hai. Okey. Okey, dah try wave. Baru belajar wave. Ya, fungsi wave di situ. Okey, hari petang ni ya, seperti biasa ya, Mem Mazia akan berkongsi ya, bersembang ya tentang topik ya, topik hari ini yang dipilih adalah 13 langkah menjaga kesihatan mental. Jadi sekarang ini musim PKP ya, musim PKP, ramai yang terkurung, yang tidak dapat melaksanakan, menjalankan hobi-hobi, tidak dapat ya keluar dari rumah, tidak dapat ya melawat ibu bapa di kampung, ya tidak dapat melepak dengan kawan-kawan, tidak dapat lunch dengan kawan-kawan di hotel ke di restoran. Ya, semua itu telah lama kita tidak dapat lakukan. Ya, di hotel, ya, perjumpaan dan sebagainya tidak dapat dijalankan. Okey, dan kita tidak dapat shopping. Ya, banyak perkara yang kita tidak dapat lakukan pada musim PKP ini. Dan bila apa yang kita suka tidak dapat kita laksanakan, of course kita akan rasa tertekan ataupun agak terganggu ataupun tidak selesa ataupun stres ya. Jadi di masa musim PKP ini banyak berita-berita yang sedih ya. Saban hari kita dengar ada yang kawan kita ya, saudara mara, sahabat handai ya, yang terbaru adalah Allahyarham Siti Sarah ya, telah meninggalkan kita buat selama-lamanya. Ya, banyak berita sedih yang kita terima ya setiap hari. Ya, jadi kita hendaklah menjaga kesihatan kita ya, kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Jadi di saat-saat begini kita harus ya dapat cuba lari daripada stres ataupun kesedihan ya, supaya dia tidak berpanjangan. Okey, jadi kita telah ya, hai. Terima kasih bersama Mem Mazia pada petang ini. Hai. Ya. Jadi pada musim beginilah kita hendaklah support each other. Ya, kita memberi semangat antara satu sama lain. Ya, berada dalam circle yang positif. Ya, memberi kata-kata semangat. Ya, di saat-saat ya kita dalam pandemik ini bermacam-macam berita yang negatif kita terima. Jadi kita hendaklah tahu bagaimana untuk mengendalikan berita-berita negatif ini supaya ya apabila kita terima, kita kalau boleh ya dapatkan berita yang
sahih dahulu, yang yang boleh dipercayai dahulu, ya. Lakukan sedikit kajian ataupun selidik berita yang diterima itu sebelum di-forwardkan. Ya, sebelum di-forwardkan. Macam-macam berita kita terima. Jadi seharusnya kita dapat berita daripada sumber yang dipercayai. Sumber yang dipercayai, contohnya kita dapat berita yang mana mereka bertanggungjawab terhadap berita mereka, terutamanya contohnya ya Majlis Keselamatan, ya, daripada televisyen, daripada surat khabar, ya, berita. Sebab dari sumber-sumber ini mereka, sekiranya berita itu berita palsu, mereka akan dipertanggungjawabkan, ya, sebab mereka adalah badan-badan ini adalah badan yang profesional. Ya, kalau rakan-rakan sebarkan, ya, cuba dapatkan sumber mana mereka dapatkan berita tersebut. Kerana kalau berita itu tidak tepat, tidak betul, dia akan menjejaskan emosi orang, ya, terutamanya berita-berita yang negatif. Contohnya, ya, kononnya vaksin itu tidak bagus. Ya, walaupun dapat 2 vaksin masih terkena COVID. Ya, of course, ya. Kalau dia virus COVID ini, dia tak memilih orang sama ada vaksin ataupun tidak. Tetapi yang membezakan adalah, ya, sama ada kita telah mempunyai imunisasi ataupun tidak. Ya, macam penyakit polio, ya, poliomyelitis, ya, kita dapatkan vaksin, ya. Virus ataupun polio ini ada, ya, tetapi kalau kita ada vaksin, kita sudah dapatkan vaksin, kita tidak akan dapat simptom yang teruk, ya, simptom yang teruk. Begitu juga dengan COVID ini. Apabila kita mendapat vaksin, ya, sebab ada memang saya tengok video daripada mana Jerman, dia paparkan bahawa doktor berbagai negara menyatakan bahawa vaksin ini tidak bagus. Ya, itu mungkin pendapat dia dari satu aspek, ya, dari satu aspek bahawa yang belum buat kajian, ya, terutama yang belum buat kajian, itu secara umum, ya, secara umum kalau tak buat kajian. Tetapi seperti yang Maziah sembangkan sebelum ini, bahawa, ya, kalau kita nak tunggu sampai, ya, kajian rotationnya sampai kita dapat nampak hasil, maka itu sudah terlambat. Jadi sebab itu ada negara-negara yang sanggup menjadikan negara mereka sebagai test, ya, sama ada vaksin itu berkesan ataupun tidak. Hai Afifi, hai Echa, Rosli, terima kasih. Afifi Husna, terima kasih bersama Maziah. Ya, kalau Facebook ini agak susah sikit Maziah nak tengok siapa yang bersama dengan Maziah. Okey. Jadi kalau kita nak berita-berita ini, lebih baiklah kita tapis, ya, berita-berita ini sebelum kita sebarkan. Jadi kalau kita sebarkan itu akan menjejaskan emosi orang. Ya, menjejaskan emosi orang. Kalau mentalnya kuat, dia boleh hadapi, alhamdulillah. Tetapi kalau macam penerima maklumat ini sudah berada dalam keadaan di mana, ya, mereka dalam sentiasa menerima berita sedih, ya, bertimpa-timpa. Mungkin mentalnya tidak kuat, ya, sebab mungkin bertimpa-timpa lepas satu lepas satu berita, terutamanya yang satu keluarga terkena COVID, sudah tentu akan rasa tidak ketentuan, rasa tidak selamat dan sebagainya. Dan ada yang berantai-rantai, ya,
kematian dalam keluarga tersebut. Jadi kepada mereka-mereka ini, ya, mungkin kesihatan mereka terganggu, ya, kesihatan fizikal mereka terganggu, tidak cukup tidur dan sebagainya, tidak rehat dan sebagainya. Jadi kalau kita sebarkan berita-berita yang tidak pasti ni, dia akan cepat trigger kepada mereka yang dalam keadaan yang tidak stabil kerana menerima berita-berita yang menyedihkan. Jadi di samping itu, di selain daripada itu, ya, kita ada di sini Mazia senaraikan 13 langkah menjaga kesihatan mental. Jadi sekarang ini kalau kita bercakap pasal mental, ya, dia bukanlah sensitif, ya, tidaklah sensitif sebab sekarang ini kita berada dalam keadaan di mana pada bila-bila masa kita akan menerima berita yang sedih. Ya, sekarang ini COVID-19, ya, dah ada dalam airborne di mana dia boleh berjangkit dengan, ya, dia berada di udara. Ya, dia berada di udara dan apabila kita lalu kita terkena. Kalau dulu, ya, kalau virus yang awal dulu sebelum berlaku mutasi, dia apabila kita bersin ataupun virus itu berada dalam droplets, di mana droplets ini akan jatuh ke tanah. Tapi sekarang tidak, dia berada dalam airborne, jadi dia berada dalam udara. Dia berada dalam udara. Jadi untuk terkena COVID ni, ya, sangat tinggi. Jadi diharap, ya, semua dapat menjaga kesihatan, berada di rumah, jangan bersalam dengan orang, ya, jangan bersalam. Ya, dahulu kalau kita tak bersalam, orang kata kita tak sopan, ya. Dahulu itu norma dahulu, ya, sebelum ini. Kalau kita tak bersalam dengan orang akan kata kita tak sopan. Tapi sekarang kalau kita bersalam dengan orang, kita akan memberikan risiko yang tinggi kepada orang untuk jangkitan, ya, jangkitan. Contohnya dalam kes, ya, Allahyarham Siti Sarah itu, diberitakan bahawa pembantu rumahnya yang bersalam dengan rakannya, ya, semasa buang sampah tak silap, ya, mungkin jirannya yang positif COVID dan dia bersalam dan bawa masuk ke dalam rumah dan terkena satu keluarga. Sangat mudah untuk dijangkiti. Jadi sekarang ini, ya, kita dalam keadaan yang tidak tentu, tidak stable, ya, jadi sudah tentu keadaan mental kita terjejas, ya. Mahu tidak mahu kita nafikan ataupun tidak, mental kita dalam keadaan sekarang dalam keadaan terjejas, termasuk juga Mazia, ya. Sebab kita sekarang ini sangat berhati-hati, kita sangat takut, ya, sekiranya terkena, ya, sekiranya terkena, ya. Jadi kita cuba nak elakkan. Jadi kita sekarang dalam keadaan berhati-hati dan sudah tentu, ya, kita akan rasa tidak selesa. Ketidakselesaan inilah yang boleh menyebabkan kita rasa sedih, ya, stres, tertekan, dan ini sekiranya berpanjangan. Dan dalam tempoh masa tersebut ditambah dengan berita-berita yang menyedihkan, maka possibility untuk kesihatan mental kita terjejas itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Jadi di samping kita menjaga kesihatan fizikal, ya, kita menjaga SOP, ya, untuk jaga kesihatan fizikal kita, kita juga perlu bersedia untuk menjaga kesihatan mental. Jadi kalau kesihatan fizikal itu, kita hendaklah elakkan dari bersalaman walaupun saudara mara kita, terutamanya yang katakan, ya, tolong hantar makanan, ya, tolong beli keperluan dapur dan sebagainya yang bantu kita. Jadi elakkan daripada bersalaman dan kita pakai mask, ya, pakai mask, kalau boleh double layer ke, ya,
Jadi berhati-hati sebab ya yang keluar, ya, yang berada di luar itu kemungkinan sangat tinggi untuk mendapat COVID-19. Sebab sekarang ini kita lalu saja kita boleh terjangkit COVID-19. Ya, virus itu boleh terjangkit sebab dia sekarang ini ya Delta, dan Delta itu dimaklumkan bahawa dia boleh berada di udara. Ya, kalau dulu dia berada dalam droplets. Kalau dalam droplets air, dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau berada dalam udara, dia akan berada di udara dalam jangka masa yang lama. Walaupun, nak try wave, boleh tak? Ini boleh. Ini tak boleh dah. Oh, yang pertama saja boleh. Hai. Hai, Syah. Syah. Hai, Kim, Mus. Hai. Terima kasih bersama Memazia. Jadi, kita nafikan ataupun tidak, kesihatan mental kita sekarang sikit terjejas. Jadi kita kena jaga supaya dia tidak menjadi fobia, tidak menjadikan kita terkena anxiety, tak menjadikan kita seterusnya kemurungan. Ya, jadi kita kena jaga kesihatan mental kita. Jadi sebelum apa-apa terjadi, kita hendaklah jaga, di samping jaga kesihatan, kita kena jaga mental. Jadi Memazia sentuh dari aspek mental. Sebab Memazia rasa topik ini perlu kita sembangkan sebab keadaan kita sekarang. Ya, keadaan kita sekarang tidak boleh kita tidak dapat elak daripada kita bincangkan isu kesihatan mental. Kalau dulu sangat sensitif kalau kita bincangkan kesihatan mental. Sebab kita tidak berada dalam keadaan yang mana dalam pandemik, ya. Semua orang boleh buat apa yang kita suka, hobi yang kita suka. Kita boleh pergi shopping, kita boleh pergi travelling, kita boleh pergi berjumpa dengan kawan-kawan, ya, lepak dengan kawan-kawan. Jadi semua itu kita boleh buat dahulu. Jadi kesihatan mental kita kurang terjejas sebab kita dalam keadaan gembira. Ya, kita lakukan hobi yang kita suka. Yang mana sekarang ini hobi-hobi itu, apa yang kita suka itu kita tak dapat lakukan. Ya, disebabkan oleh PKP, ya, COVID-19 ini kita terperap di rumah. Ya, bila terperap di rumah, terutamanya macam Memazia ini seorang, tak ada rakan untuk sembang. Tetapi boleh buat video call. Ya, jadi boleh buat video call pada masa-masa tertentu. Tapi tak bolehlah buat 24 jam video call. Jadi salah satu alternatif yang boleh ialah kita buat live. Jadi buat live ini, kita tidak macam kalau buat video call, kita seolah-olah memaksa orang yang sebelah sana tu, walaupun ada masa, tak ada masa, dia akan meluangkan masa dengan kita. Jadi macam suka tak suka, dia akan meluangkan masa dengan kita. Tapi kalau secara live ini, bila secara live ini, ya, kalau viewers ada tugasan lain, viewers just boleh lakukan, ya, apa yang viewers nak buat. Jadi tiada paksaan. Jadi yang ini yang dapat kita menjaga perhubungan sosial. Ya, salah satunya adalah berhubung melalui media sosial. Jadi menjaga perhubungan sosial kita. Jadi sebab itulah, ya, kalau kita masuk ke FB ataupun Instagram, kita bagilah kita bagilah like ataupun love, ya, supaya kita dapat memberikan aura positif kita kepada orang. Ya. Jadi kita share tenaga kita share aura positif kita kepada orang dengan bagi love ataupun like. Sebab sekarang kita dah tak boleh melawat antara satu sama lain.
Ya, kita tak boleh lagi berkunjung-kunjung mengunjung. Kita hanya boleh kunjung mengunjung dalam social media. Ya, jadi di sinilah untuk menunjukkan sharing kita, ya, kita hendaklah share aura positif kita. Kita kena share aura love kita. Like kita. Jadi kita kalau ke media sosial, hendaklah kita tandakan like atau love supaya kita dapat menghidupkan hubungan sosial yang positif. Hai Sauya Uthman. Hai, terima kasih bersama Mem Mazia pada petang ini. Okey, jadi 13 langkah menjaga kesihatan mental. Itulah sebabnya Mem Mazia pilih tajuk yang berkaitan dengan mental. Ya, sebab kita sekarang ini sangat sensitif. Ya, sangat sensitif. Semua orang, hai Bebot. Terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. So, jadi dalam keadaan sekarang, ya, kita tidak boleh elak daripada berhubung secara dalam media sosial sahaja. Kita tak boleh kunjung mengunjung macam biasa. Ya, walaupun sekarang ini boleh dah makan di restoran, ya, dia telah wawarkan bahawa kepada mereka yang telah mendapatkan 2 suntikan penuh vaksin, bolehlah travel dalam negeri, ya, dan kemudian boleh melawat anak yang berumur bawah pada 18, ya. Tapi kita kebanyakannya tidak nak melawat parents, ya. Kita nak melawat parents, tapi yang dibenarkan adalah parents melawat anak yang berumur bawah pada 18. Jadi itulah norma baru yang terpaksa kita hadapi sekarang, dan sudah tentu norma baru ini, setiap perubahan itu akan mengeluarkan kita daripada zon selesa. Setiap perubahan yang kita buat akan membuatkan kita berada di luar zon selesa. Jadi bila berada di luar zon selesa, kita akan rasa tidak pasti. Ya, dalam keadaan yang tidak pasti, tidak yakin, ya, dalam keadaan ada ketikanya kita rasa takut. Jadi perasaan-perasaan inilah yang akan menjejaskan kesihatan mental kita. So, kita seharusnya menjaga kesihatan mental kita dahulu sebelum apa-apa terjadi. Maknanya kita sediakan persekitaran yang positif, ya, kepada mental kita. Supaya kalaulah ada berita-berita yang tidak mengembirakan, ya, mental kita mengambil masa untuk menerima. Jadi ini melambatkan proses untuk kita merasa bersedih ataupun kesedihan itu untuk berpanjangan itu kurang. Okey, jadi langkah yang pertama yang disenaraikan adalah mengamalkan cara hidup Islam. Ya, kita kembali kepada agama kita. Kita menjaga seperti biasa, ya, kita berpandukan hadis dan Al-Quran yang ditinggalkan, hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga, ya, kita berbalik kepada Islam, ya, agama, sebab mental kita ini tidak boleh lari daripada kepercayaan agama. Ya, tidak boleh lari daripada kepercayaan agama. Ya, jadi yang pertama adalah mengamalkan cara hidup Islam. Jadi yang ini pada saat pada ketika ini yang kita dalam keadaan pandemik ini, kita hendaklah sentiasa berbaik sangka. Ya, kita hendaklah berbaik sangka, kita hendaklah redha, ya, banyakkan redha, ya, kita hendaklah banyakkan bersyukur, banyakkan sabar, ya. Itu adalah yang diajar dalam agama Islam. Ya, kita banyak redha, kena banyak redha, dan kita kena banyak bersyukur. Walaupun kita terima
apa-apa berita sekalipun, kita hendaklah redha dengan ujian-ujian yang Allah bagikan kepada kita, kerana ujian-ujian inilah yang akan menaikkan iman kita. Ujian-ujian inilah Allah turunkan supaya tujuannya adalah untuk supaya iman kita meningkat. Jadi segala ujian-ujian ni hendaklah kita terima dengan redha, dan kita hendaklah berbaik sangka, terutamanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, iaitu menjaga kesihatan mental dengan mengamalkan cara hidup Islam, ataupun kalau bukan Islam, kepada agama masing-masing. Tetapi kalau viewers ini dalam semuanya Islam, alhamdulillah, jadi kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mengamalkan hidup sihat, iaitu kita melakukan exercise supaya kita dapat mengeluarkan hormon yang dapat menggembirakan kita. Kalau kita bersedih, hormon sedih akan keluar menyebabkan badan kita akan terjejas. Jadi kita kalau buat exercise, sekarang ini rasanya kalau exercise yang tanpa berkumpulan itu dibenarkan. Dan minda yang sihat menghasilkan badan yang sihat. Jadi kita hendaklah jaga kesihatan fizikal dan juga mental, dan mengamalkan makanan yang seimbang, menjaga kesihatan badan kita, pemakanan yang seimbang, ambil vitamin, vitamin C, dan kita makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, kerana dalam itu ada banyak vitamin. Makan makanan yang seimbang dan lakukan exercise. Mengamalkan cara hidup yang sihat. Yang ketiga adalah sentiasa berfikiran positif. Jadi tidak boleh larilah kalau kita untuk menjaga kesihatan mental, tak boleh lari dari sentiasa berfikiran positif. Kita tak boleh berburuk sangka, kita tak boleh berfikiran negatif, tengok dengki, kalau iri hati yang baik tu katakanlah kita iri hati dengan Allah ya Rahmah Siti Sarah, iri hati kerana beliau meninggal. Banyak ulama menyatakan bahawa beliau meninggal dalam husnul khatimah, kerana beliau meninggal selepas melahirkan bayi, dalam keadaan nifas, dalam banyak yang baik diperkatakan, amalan-amalan yang Siti Sarah lakukan. Jadi kalau kita iri hati yang itu, jadi kita akan memperbaiki diri kita. Kita macam kita iri hati dengan dia, dapat ulama-ulama labelkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita iri hati, jadi kita akan cuba modelkan dia, tiru bagaimana apa yang dia lakukan. Contohnya dia banyak bersedekah, dia mendapat redha suami, dia mati dalam pandemik, penyakit berjangkit, banyak yang dan dia mendapat solat ghaib dari Mekah, Masjidil Haram. Banyak tanda-tanda yang menyebabkan kita iri hati terhadap dia. Itu iri hati tu kita tiru apa yang dia buat, yang baik yang dia buat, apa yang baik yang dia buat, apa yang baik yang sehingga dia dapat
anugerah yang sedemikian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu okey. Ya. Kan live kan? Live. Okey. Jauh. Okey, jadi yang keempat adalah membuat keputusan yang bijak. Hai. Hai, Assalamualaikum Hayati Maisara. Hai Tapau Beb. Hai AKR. Hai Ain Azman. Hai. Assalamualaikum. Okey, yang ke berapa sekarang ini? Yang keempat. Yang keempat membuat keputusan yang bijak. Macam tadilah kita sebelum sebarkan, ya, kita hendaklah kaji dulu, selidik dulu. Ya. Waalaikumsalam. Okey, jadi yang keempat membuat keputusan yang bijak. Jadi rasanya Mem Mazia kena tamat, kalau kita sambung esok boleh. Kita Sambung esok. sambung esok episod kedua, ya. Episod kedua. Ya. Okey. Jadi memang saya ucapkan ribuan maaf, ya, salah dan silap, ya. Terkasar bahasa, yang baik itu datang dari Allah dan yang tak baik itu datang dari Mem Mazia sendiri. Jadi kita akhiri di sini pada hari ini. Esok kita sambung, insya-Allah. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Okey. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.